اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awda muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi suatu kelaziman apabila tiba sahaja bulan Ramadan, kita terdorong untuk mempertingkatkan amal ibadat seperti memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat, membaca Al-Quran, sembahyang sunat, bersedekah dan sebagainya. Di samping kita melakukan ibadat puasa Ramadan. Jadi tujuannya tidak lain hanyalah semata-mata untuk kita meraih pahala yang berlipat kali ganda dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang mempunyai dorongan yang sama. Ada segelintir kita yang istiqamah mengerjakan puasa Ramadan tapi tidak istiqamah dalam melakukan ibadat sembahyang fardu 5 waktu. Puasa yang dikerjakannya itu sebulan penuh tapi sembahyang fardunya ditinggalkan dan tidak dikerjakan 5 kali sehari. Jadi kita sudah sedia maklum bahawa meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu itu adalah suatu perbuatan yang tidak patut diambil ringan. Kerana meninggalkan sembahyang itu merupakan dosa paling besar, mungkar paling buruk dan haram paling dahsyat. Jadi dalam keadaan ini, persoalan yang timbul adalah adakah perbuatannya meninggalkan sembahyang fardu itu boleh mempengaruhi ibadat puasa yang dikerjakannya. Adakah hukum puasanya itu sah ataupun tidak? Dan adakah puasa yang dikerjakan itu diberi ganjaran pahala sedangkan pada masa yang sama meninggalkan sembahyang fardu? Secara umumnya, sesuatu ibadat itu hanya akan menjadi sah apabila ia memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah. Jadi kalau salah satu rukun atau syarat sah itu tidak dipenuhi, maka ibadat itu tidak sah di sisi syarak. Macam itu juga dengan halnya dengan ibadat puasa Ramadan. Sah atau tidak ibadat puasa Ramadan, orang yang meninggalkan sembahyang itu adalah bergantung kepada hukum dan sebab mengapa dia meninggalkan sembahyang. Dan hukum puasa orang yang meninggalkan sembahyang itu berbeza-beza mengikut keadaan atau sebab mengapa dia meninggalkan sembahyang. Sebagai contoh, yang pertama, kalau seseorang itu meninggalkan sembahyangnya kerana ia menolak atau kerana ia tidak mengaku dan meremehkan akan kewajipan sembahyang fardu, maka menurut ijma' ulama, orang yang meninggalkan sembahyang kerana menolak akan kewajipan sembahyang itu dihukumkan kafir murtad. Kerana dalam agama Islam, hukum wajib sembahyang itu sudah dimaklumi. Kita sebagai umat Islam memang sudah memaklumi dan tahu bahawa sembahyang fardu 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Oleh itu, jika seseorang itu menolak atau tidak mengaku akan kewajipan sembahyang, ini bererti dia telah mendustakan akan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang seperti ini dihukumkan seperti orang-orang kafir. Jadi segala amal ibadatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia mengerjakan puasa Ramadan atau puasa sunat yang lain, oleh sebab dia menolak dan tidak mempercayai akan kewajipan sembahyang fardu, maka hukum puasanya tetap tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana syarat sah puasa dan apa jua ibadat yang lainnya itu hendaklah seseorang itu beragama Islam. Kemudian seterusnya, keadaan atau sebab di mana seseorang itu meninggalkan sembahyang
kerana keuzuran. Maksud keuzuran sini seperti ia tertidur atau ia lupa atau sebagainya. Jadi meninggalkan sembahyang dengan tidak sengaja tidaklah dihukumkan berdosa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Innallaha tajawaza an ummati." Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan ke atas umatku al-khata', setiap perkara yang dilakukan disebabkan kesalahan, wan nisyan, dan lupa, wa mastakrahu alaihi, dan apa yang dipaksa ke atasnya. Walau bagaimanapun sekalipun ia tidak dihukumkan berdosa, sembahyang yang ditinggalkannya itu tetap wajib diqada, dan hukum puasa yang dikerjakannya sama ada puasa wajib atau puasa sunat, walaupun sembahyangnya itu tertinggal, puasanya tetap dikira sah. Kerana sebab yang meninggalkan sembahyang itu adalah kerana keuzuran yang bukan disengajakan dan bukan kerana ia menafikan atau menolak kewajipannya. Kemudian seterusnya, kalau seseorang itu meninggalkan sembahyangnya secara sengaja, misalnya disebabkan ia malas, ataupun ia sebabkan lalai, ataupun terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga ia tertinggal sembahyangnya, maka hukum meninggalkan sembahyang itu adalah berdosa. Walau bagaimanapun, perbuatan yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ini, ia tidaklah sampai dihukumkan kafir murtad, kerana ia tidak menolak dan ia masih mengakui akan kewajipan sembahyang. Jadi, mengenai dengan hukum puasanya pula, kalau sekiranya ia memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat puasa, walaupun ia berdosa kerana meninggalkan sembahyang dengan sengaja, puasanya itu tetap dikira sah. Akan tetapi, walaupun sembahyangnya, walaupun puasanya sah, namun ia merupakan satu kerugian yang amat besar, kerana amal ibadat yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan diberi oleh Subhanahu Taala ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi auda muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai dengan ganjaran pahala puasa pula, adakah puasa orang yang meninggalkan sembahyang itu diberi pahala ataupun tidak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan untuk memberikan ganjaran pahala bagi setiap apa jua kebaikan. Jadi apa jua ibadat yang kita lakukan dengan sempurna, kalau ia memenuhi rukun-rukun dan memenuhi syarat-syarat, ia tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zalzalah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan sekalipun seberat zarrah, nescaya dia akan melihat ganjarannya. Jadi setiap apa jua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya tidak akan menjadi sia-sia, bahkan akan ditulis baginya ganjaran sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya itu. Walau bagaimanapun, tidak semua perkara kebaikan itu diberi ganjaran pahala. Begitu juga dengan ibadat puasa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Sama ada dia diberi ganjaran pahala atau tidak adalah tertakluk kepada sebab dan hukum dia meninggalkan sembahyang. Baik, jika seseorang itu meninggalkan sembahyangnya tanpa disengajakan, puasanya masih tetap sah dan diberi ganjaran pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selama mana ia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasanya. Kemudian jika seseorang itu meninggalkan sembahyangnya kerana ia menolak atau tidak mengaku akan kewajipannya, kalau ia berpuasa, ibadat puasanya itu tidak akan diberi ganjaran pahala. Ini kerana ganjaran pahala hanya akan diberi kepada ibadat yang sah sahaja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalau sekiranya seseorang itu ia meninggalkan sembahyang dengan sengaja, misal kerana malas atau kerana ia lalai, walaupun puasanya dihukumkan sah, tetapi dari segi pemberian ganjaran pahala, wallahu a'lam, itu hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kalau ia bertaubat dan segera mengqada sembahyangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pastilah tidak akan mensia-siakan taubatnya itu.
Auda muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap mengenai dengan ganjaran pahala puasa ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita bahawa ada orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak diberi ganjaran pahala, melainkan yang didapatinya hanyalah lapar dan dahaga. Disebabkan orang tersebut tidak memelihara lidahnya ketika berpuasa. Ia suka mengumpat, suka bercakap-cakap kata yang keji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Boleh sahaja kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu tidak ada baginya ganjaran pahala daripada puasa itu, kecuali ia hanya mendapat lapar sahaja. Jadi jumhur ulama menjelaskan bahawa pahala puasa orang yang menuturkan kata-kata keji dan dusta itu adalah terbatal. Puasanya tidak akan diberi pahala, melainkan hanya akan mendapat lapar dan dahaga. Jadi peringatan dan teguran ini adalah bagi yang tidak menjaga lidahnya ketika berpuasa. Apatah lagi kalau orang itu tidak menjaga dan meninggalkan sembahyangnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menjaga dan istiqamah dalam melakukan apa jua amal ibadat yang diperintahkan, baik ibadat sembahyang maupun ibadat puasa di bulan Ramadan. Kita ni hendaklah sentiasa menghindarkan diri daripada melakukan apa jua perkara yang boleh membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Jadi, auda muslimin muslimat dan kasih Allah SWT, marilah kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita melatih diri supaya terus beristiqamah dalam melakukan segala amal ibadat serta mempertingkatkan amal sunat yang lainnya, agar kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bertakwa kepadanya. Jadi setakat itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi rancangan Irsyad Hukum pada kali ini. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا